بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا الكتاب اللهم علمنا الحكمة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين 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 يا رب العالمين أما بعد tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan meneruskan perbincangan diskusi kitab Huru-Hara Kiamat dan Akhir Zaman, yang mana seperti yang kita maklum bahawa kita menggunakan kitab Nihayatul Alam ataupun dalam bahasa Melayunya diterjemahkan dengan nama berakhirnya dunia ini, tanda-tanda kiamat kecil dan besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sebutkan pada majlis-majlis yang lalu, sesi-sesi yang lalu, bahawa Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan ilmunya telah menjadikan beberapa tanda sebelum terjadinya kiamat. Dan tanda-tanda ini ada yang disebutkan sebagai tanda-tanda kecil kiamat dan ada yang disebutkan sebagai tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat kita telah mulakan perbincangannya, iaitu bermula dengan tanda yang pertama, iaitu diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Itu tanda kiamat yang pertama yang telah berlalu dan yang kedua adalah tanda kiamat yang seterusnya, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah bincangkan beberapa tanda kiamat sebelum ini. Pada kali ini kita akan bincangkan tanda kiamat yang ke-23 seperti yang disebutkan di dalam kitab kita ini. Baik. Tanda kiamat yang ke-23 di sini disebutkan perdagangan yang menjadi, ataupun kita terjemahkan ini tanda kiamat yang ke-23. Tanda kiamat yang ke-24, wanita terlibat dalam perniagaan bersama dengan suami mereka. Kemudian tanda kiamat yang ke-25, penguasaan pasaran oleh peniaga-peniaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 dalam bahagian ini, tanda kiamat yang ke-23, 24 dan yang ke-25. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Syekh Ahmad Syakir, hadis ini adalah hadis yang sahih. Katanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina yaday as-sa'ah wa fushut tijarati hatta tu'inul mar'atu zawjaha 'ala tijarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday as-sa'ah, sesungguhnya menjelang kiamat. Ini salah satu tanda kiamat yang akan terjadi sebelum berlakunya kiamat. Sesungguhnya menjelang kiamat akan berkembang luas perniagaan. Maksudnya perniagaan akan berkembang pesat. Sehingga ulama ambil daripada perkataan Nabi SAW ini bahawa perniagaan ini akan menjadi satu perkara yang dilakukan oleh ramai orang. Kalau kita lihat dalam sejarah pada masa dahulu, bukan semua orang terlibat dalam perniagaan, bukan semua orang berniaga, bukan semua orang terlibat dalam perniagaan. Perniagaan ni apa? Perniagaan ni adalah jual beli. Perniagaan ni adalah
jual beli. Bukan semua orang yang terlibat dalam urusan jual beli dalam perniagaan. Pada masa dahulu biasanya perniagaan ini dilakukan oleh golongan yang berharta, yang mempunyai harta. Mereka yang terlibat dalam perniagaan. Mereka yang terlibat dalam perniagaan. Bukan semua orang berniaga. Yang ada banyak harta biasanya mereka yang berniaga. Nabi SAW jelaskan dalam hadis ini bahawa di akhir zaman kita akan melihat bahawa perniagaan ini akan tersebar luas. Semua orang berniaga, semua orang berniaga. Sama ada orang itu mempunyai harta yang banyak ataupun orang itu tidak mempunyai harta yang banyak. Dan ini yang terjadi. Kalau kita lihat sekarang bagaimana orang yang tak mempunyai modal pun mereka berniaga dengan cara yang masing-masing. Cara masing-masing. Ada yang dia ambil stok dengan hutang, kemudian dia berniaga. Kemudian ada yang jadi dropship, macam-macam cara. Ada yang mengikut syariat Islam, ada yang tidak mengikut syariat. Yang penting Nabi SAW menyebutkan bahawa di akhir zaman kelak perniagaan akan tersebar sehingga kebanyakan orang berniaga. Kebanyakan orang berniaga. Baik. Kemudian Nabi SAW sambung. Ini tanda kiamat yang pertama. Yang kedua disebutkan dalam hadis ini, hatta tu'inul mar'atu zawj, seorang isteri akan membantu suaminya dalam perniagaannya, sehingga seorang isteri akan membantu suaminya dalam perniagaannya, Ini yang terjadi pada masa sekarang. Untuk pengetahuan kita, biasanya perniagaan pada masa dahulu dilakukan oleh kaum lelaki. Lelaki sahaja yang terlibat secara langsung dalam perniagaan. Kalau perempuan, ada juga yang terlibat dalam perniagaan tetapi mereka tidak terlibat secara langsung. Bagaimana mereka buat? Mereka ada harta, mereka bagi kepada pekerja-pekerja mereka yang lelaki. Lelaki ni mereka lah yang pergi berniaga. Mereka jadi rakan kongsi. Yang kalau perempuan dia ada harta, maka dia cari rakan kongsi daripada kaum lelaki, maka mereka berkongsi. Perempuan sediakan modal, lelaki yang akan pergi berniaga. Ini yang kalau kita lihat kalau dalam sirah, bagaimana yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Disebutkan bahawa Khadijah dalam perniagaan dia berniaga secara mudharabah dengan kaum lelaki yang ada pada zamannya. Dia ada modal, ada banyak harta. Maka dia cari pekerja-pekerja ataupun orang-orang rakan-rakan kongsi, maka diserahkan hartanya, kemudian mereka bagi. Yang lelaki pergi musafir ke tempat-tempat untuk berniaga, Khadijah sediakan modal untung, mereka bahagi sesama mereka. Ini pada masa dahulu. Jadi perempuan pada masa dahulu tidak terlibat dalam perniagaan. Lelaki yang biasanya terlibat dalam perniagaan. Kalau perempuan terlibat dalam perniagaan, mereka tidak terlibat secara langsung. Mereka tidak mubasyarah tijarah. Mereka tidak terlibat dalam jual beli itu. Mereka sediakan modal sahaja. Dalam hadis ni Nabi SAW sebutkan bahawa pada akhir zaman nanti perempuan mereka akan turut bersama suaminya untuk berniaga, dan ini yang kita lihat pada masa sekarang, yang mana kaum wanita mereka terlibat secara langsung dalam perniagaan. Mereka yang berada di kedai bersama suami mereka. Kalau mereka berniaga, mereka berniaga bersama-sama suami mereka. Ini tidak ada pada masa dahulu, tidak ada pada masa Nabi SAW, dan perkara ini antara mukjizat yang telah terjadi, yang terlibat dalam perniagaan. Mereka yang terlibat dalam perniagaan, bukan saja mereka membantu suami mereka, tetapi ada yang mereka sendiri mempunyai perniagaan yang berasingan daripada suami mereka. Mereka sendiri ada empire business mereka
Ini yang terjadi pada masa sekarang, dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa pada akhir zaman nanti, sebelum berlakunya kiamat, perniagaan itu akan dilakukan oleh ramai manusia, bukan daripada golongan yang tertentu sahaja, sehingga kan kaum wanita, isteri-isteri akan membantu suami mereka dalam perniagaan masing-masing. Ini tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Baik. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda hari kiamat ialah berkembang dan banyaknya harta dan tersebarnya perdagangan. Kemudian Nabi SAW sebutkan, seorang akan mengendalikan perdagangan tetapi akan berkata, tidak sehingga aku memperoleh keizinan pedagang dari puak si fulan, dari puak tertentu, dan engkau pun mencari dari golongan yang hebat itu untuk seseorang yang boleh menulis, akan tetapi engkau tidak menjumpainya. Ini terjemahan hadis yang lain. Saya bacakan hadis ini dalam bahasa Arab. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, inna min asyratis sa'ah ay yafshu wal malu wa yakthur. Antara tanda hari kiamat, harta akan bertambah banyak, harta akan bertambah banyak, wa tafshu tijarah, dan perniagaan akan berkembang luas, Kemudian wa yabi'u rajulul bai'a, seorang lelaki berniaga, menjual. Dia berniaga dengan sesuatu perniagaan. Fayaqulu la hatta astamir, dia kata, aku tidak akan berniaga, tidak akan menjual sehingga aku meminta izin daripada peniaga ataupun pedagang daripada Bani Fulan. Apa maksud dia ni? Sebagian ulama mereka tafsirkan bahawa pada akhir zaman nanti perniagaan ini akan dikuasai oleh golongan-golongan tertentu, golongan sehingga apabila mereka nak berniaga, maka mereka perlu dapat keizinan daripada peniaga-peniaga besar ni, monopoli ataupun golongan-golongan yang mempunyai perniagaan yang besar. Mereka ni yang menguasai pasaran. Jadi peniaga-peniaga kecil ni, apabila mereka nak berniaga, mereka mesti mendapatkan lesen ataupun keizinan daripada peniaga besar. Jadi ini tiga tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang perniagaan. Yang pertama, tersebar luasnya perniagaan. Yang kedua, isteri turut serta bersama-sama secara langsung dengan suaminya dalam perniagaan. Kemudian yang ketiga, golongan yang menguasai pasaran, yang mana peniaga-peniaga kecil mereka tidak dapat berniaga melainkan dengan mendapat lesen ataupun keizinan daripada peniaga-peniaga besar. Berbeza dengan apa yang terjadi pada masa dahulu. Pada masa dahulu, kalau seseorang itu nak berniaga, mereka terus sahaja berniaga. Mereka ada barang, mereka jual beli barang dagangan mereka. Tapi pada masa sekarang, kalau kita lihat, kadang-kadang ada barang yang tidak boleh dijual melainkan perlu dapat lesen daripada syarikat-syarikat yang besar. Kena ambil perjanjian dengan mereka, kemudian dijual dengan harga yang tertentu. Tidak boleh kawasan-kawasan dia. Ini disebutkan secara tidak langsung oleh Nabi SAW. Ulama sebutkan bahawa peniaga-peniaga besar ini kemungkinan mereka adalah pemilik-pemilik modal yang besar ataupun hartawan-hartawan.
yang mana mereka ini yang terlibat secara langsung di dalam ekspor dan import. Mereka beli barang daripada luar negara secara besar-besaran dengan kuantiti yang besar, kemudian mereka bawa ke negara, import, mereka import masuk ke dalam negara, kemudian orang yang nak jual perlu jual melalui mereka, mereka yang tentukan harga, mereka yang tentukan tempat untuk berniaga, kawasan untuk berniaga, mereka letak syarat-syarat, mereka yang meletakkan syarat-syarat kepada peniaga-peniaga kecil yang lain. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, dan ini telah terjadi dan kita lihat sekarang bagaimana perkara ini telah kita lihat, dan sebahagian daripada kita turut terlibat dalam perkara-perkara ini. Kita nak berniaga, kita tak boleh secara langsung, mesti minta izin dulu. Kadang-kadang ada kursus yang perlu diikuti sebelum menjual barang yang syarikat keluarkan, ada kebenaran-kebenaran khusus. Kalau tidak ikut, maka boleh didakwa, boleh dibawa ke mahkamah, dan ini sebenarnya bukti tentang kebenaran Nabi SAW. Ini tiga tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ini, tanda kiamat yang ke-23, ke-24 dan yang ke-25. Baik, tanda kiamat yang seterusnya, tanda kiamat yang ke-26 dalam kitab kita ini, Syahadatul zur. Syahadatul zur bermaksud kesaksian palsu ataupun kenyataan palsu. Seseorang dia menjadi saksi palsu, Pada hari kiamat nanti akan banyak berlaku kesaksian palsu. Seseorang dia pergi ke mahkamah, dia berikan kesaksian ataupun kenyataan palsu, sedangkan kita dituntut untuk menyampaikan ataupun memberitahu sesuatu perkara dengan betul, dengan benar, supaya hak ataupun perkara keadilan ditegakkan. Jadi dalam mahkamah, setiap orang yang menjadi saksi hendaklah beri kenyataan ataupun persaksian yang benar, sebab dengan kesaksian yang benar ataupun kenyataan yang benar itu, maka hakim dapat buat keputusan yang tepat, keadilan dapat ditegakkan. Kalau satu orang dia membunuh, saksi itu beritahu bahawa dia sendiri melihat dengan mata kepalanya bahawa orang ini telah membunuh, maka hakim akan jatuhkan keputusan kepada orang tersebut. Kalau berkaitan dengan harta, contohnya saksi ini dia beritahu bahawa orang ini sebanyak 100,000, dia beritahu itu yang dilihat dan dia menjadi saksi mata kepada perjanjian tersebut, maka hakim akan jatuhkan keputusan, akan kembalikan hak orang yang memberi hutang. Tetapi sebaliknya, kalau saksi palsu memberikan kesaksian dengan kenyataan yang tidak benar, maka keadilan tidak dapat dijalankan, dan orang yang dizalimi akan terus dizalimi tanpa dia dapat hak yang sepatutnya dia terima. Kalau kes bunuh, dia kata saya tak lihat dia bunuh, maka keadilan tidak ditegakkan. Si pembunuh akan terus bebas dan bermaharaja lela. Kalau dalam kes hutang, maka orang yang memberi hutang itu dia tidak dapat kembali hutang yang dia telah berikan kepada orang lain. Jadi ini adalah perkara yang salah, satu perkara yang dianggap sebagai dosa besar. Jadi kesaksian palsu ataupun kenyataan palsu di dalam mahkamah adalah satu dosa besar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW memberitahu bahawa antara tanda kiamat akan terjadinya kesaksian palsu. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawa antara tanda kiamat
bahawa perkara ini akan tersebar luas. Tetapi perkara ini akan tersebar luas pada akhir zaman. Pada akhir zaman ini diberitahu oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inna baina yaday sa'ah wa dzakara minha syahadatu zur. Sesungguhnya antara tanda-tanda kiamat, sebelum terjadi ini hari kiamat, Nabi sebutkan beberapa perkara, antaranya adalah kesaksian palsu. Seorang saksi yang sepatutnya dia menjadi saksi yang benar, tapi sebaliknya dia menjadi saksi palsu. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Perkara ini akan tersebar luas pada akhir zaman. Manusia akan bermudah-mudah dalam memberikan kesaksian palsu. Ada negara-negara yang mana kalau kita bayar saksi tersebut, dia boleh bagi kesaksian berdasarkan apa yang kita minta. Kita bayar dia RM50, kita bayar dia RM100. Di negara-negara tertentu, kita boleh jadikan dia sebagai saksi kepada kita. Dia akan berbohong, berdusta kepada kita. Dan ini berlaku di negara tertentu. Ada negara yang benda ni tidak terjadi, tapi ada negara yang terjadi dan ianya semakin tersebar. Ada tempat yang saksi palsu ni jadi saksi palsu kalau dibayar dengan bayaran yang mahal. Ada yang murah saja. Janji mereka dapat duit, boleh makan sikit, itu mereka sanggup untuk menjadi saksi palsu. Nabi SAW telah tegaskan bahawa perkara ini adalah perkara yang menjadi tanda kiamat. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Qalaha thalathan. Kata Nabi SAW, mahukah aku beritahukan kepada kamu dengan dosa besar yang paling besar? Untuk pengetahuan kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dosa besar ni ada pelbagai peringkat. Dosa besar bukan satu kategori, bukan satu peringkat. Sebelum tu, dosa ni ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa terbahagi kepada dua, dosa besar dan yang kedua dosa kecil. Yang pertama dosa besar, yang kedua dosa kecil. Dosa besar adalah dosa-dosa yang disebutkan secara khusus. Adanya laknat Allah, adanya kemarahan Allah, adanya kemurkaan Allah, ada azab Allah secara khusus yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW dan juga sebelum tu di dalam ayat Al-Quran. Begitu juga antara tanda dosa-dosa besar adalah ianya mempunyai hukuman di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala sediakan hukuman seperti mencuri, berzina. Ini termasuk daripada dosa-dosa besar. Baik, selain daripada takrif dosa-dosa besar tadi, itu adalah dosa-dosa kecil. Contohnya melihat perempuan yang bukan mahram, itu adalah termasuk daripada dosa kecil. Allah larang, tetapi tidak ada azab yang khusus yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melihat, lelaki yang melihat perempuan yang bukan mahram. Itu termasuk daripada dosa kecil. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW sebutkan, mahukah aku beritahukan kepada kamu dosa besar yang paling besar? Nabi SAW sebutkan, mahukah aku beritahukan kepada kamu dengan dosa besar yang paling besar? Dan dosa besar tadi dia bukan satu tingkat, bukan satu peringkat. Dia ada pelbagai peringkat. Ada dosa besar yang lebih besar daripada sebahagian yang lain. Jadi dosa besar ni walaupun dia dah kategori dosa besar, tapi dalam dosa besar ni ada yang lebih teruk daripada dosa besar yang tertentu. Nabi SAW ulang perkataan ini sebanyak 3 kali. Kata Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabairi. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabairi. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabairi. Kata Nabi SAW, mahukah aku beritahukan kepada kamu dosa besar yang paling besar? Mahukah aku beritahukan kepada kamu dosa besar yang paling besar?
Maka kata sahabat-sahabat Nabi SAW, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami apakah itu dosa besar yang paling besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan selain daripada Allah. Maksudnya dia sembah sesuatu yang lain bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan sebagai syirik, dan ini adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Yang kedua, wa uququl walidain. Yang kedua, derhaka kepada kedua ibu bapa. Derhaka kepada kedua ibu bapa. Dalam hadis ini Nabi SAW masukkan perbuatan derhaka kepada dua ibu bapa termasuk daripada dosa besar, termasuk daripada dosa besar. Kemudian sahabat ni diberitahu ketika Nabi SAW sebutkan dua perkara ni, Nabi SAW dalam keadaan bersandar. Nabi SAW dalam keadaan bersandar. Maksudnya Nabi SAW duduk dalam keadaan bersandar. Apabila Nabi SAW nak sebutkan perkara yang ketiga, Nabi SAW duduk tegak. Jadi Nabi SAW dalam keadaan bersandar. Apabila Nabi nak sebutkan yang ketiga ni, Nabi SAW duduk dalam keadaan tegak. Ini untuk apa? Ini untuk menunjukkan bahawa perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW selepas ini adalah perkara yang serius. Betul, yang sebelum ni pun perkara yang penting, tapi ni Nabi SAW nak berikan penekanan bahawa yang akan disebutkan yang ketiga ni adalah satu yang penting, satu yang perlu diberikan fokus, diberikan perhatian. Nabi SAW dalam keadaan bersandar, Nabi SAW duduk dalam keadaan tegak. Maka Nabi SAW sebutkan, ala wa qawlu zur. Kata Nabi SAW, ala wa qawlu zur, ketahuilah bahawa itu adalah, yang ketiga adalah perkataan yang dusta. Sebagian ulama mereka sebutkan bahawa termasuk daripada perkataan yang dusta ini adalah kesaksian palsu. Dalam riwayat yang lain ada disebutkan syahadatuz zur secara jelas. Jadi saksi yang palsu. Dia masuk mahkamah di depan hakim, di depan qadi, dia bagi kesaksian palsu. Biasanya orang masuk mahkamah nak jadi saksi, mereka akan diminta untuk bersumpah bahawa mereka akan berkata dengan kata-kata yang benar. Tetapi orang ni walaupun dia telah bersumpah bahawa dia akan bercakap benar dalam setiap kenyataan dan perkataannya, tetapi dia masih lagi melakukan sumpah ataupun kesaksian kenyataan yang palsu. Nabi SAW ulang perkara ini. Nabi SAW ulang. Nabi kata, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur. Perkataan dusta, kesaksian palsu, perkataan dusta, kesaksian palsu, perkataan dusta, kesaksian palsu. Nabi ulang-ulang. Nabi SAW ulang-ulang. Kenapa? Kerana Nabi SAW nak tegaskan tentang perkara ini. Jadi dari Nabi SAW reaksinya, perbuatan Nabi SAW itu menunjukkan perkara ini sangat perlu diberikan perhatian. Daripada keadaan Nabi bersandar, Nabi duduk. Kemudian bukan itu saja, Nabi ulang dengan perkataannya. Nabi ulang banyak kali sehingga sahabat-sahabat Nabi SAW berkata, laitahu sakat. Alangkah baiknya kalau Nabi SAW diam. Mereka sahabat-sahabat Nabi SAW kasihan dengan Nabi SAW. Banyak kalinya Nabi SAW ulang perkataan tersebut sehingga kan sahabat merasa kasihan dengan Nabi SAW. Banyak kali
Nabi ulang sehingga mereka rasa kasihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Nabi SAW bahawa kesaksian palsu ataupun perkataan dusta, perkataan bohong itu adalah termasuk daripada perbuatan dosa besar. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi SAW, generasi adalah kurun yang aku berada padanya. Sebaik-baik generasi adalah kurun ataupun generasi yang aku berada padanya, iaitu kurun yang mana sahabat-sahabat tinggal padanya, generasi sahabat-sahabat Nabi SAW yang hidup bersama Nabi SAW. Kemudian kata Nabi seterusnya, iaitu generasi tabi'in. Generasi tabi'in ini mereka tidak hidup bersama Nabi SAW. Mereka tidak bertemu dengan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini juga generasi kedua yang terbaik wasallam. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang seterusnya tabi'in. Mereka ini tidak bertemu dengan Nabi SAW, tetapi mereka hanya bertemu dengan tabi'in sahaja. Sahabat pun tak jumpa Nabi SAW, apatah lagi mereka hanya bertemu dengan bertemu dengan tabi'in sahaja. Jadi ini 3 generasi yang terbaik daripada umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama generasi sahabat, yang kedua generasi tabi'in, yang ketiga generasi atba'ut tabi'in. Kemudian Nabi SAW sebutkan kemudian akan datang satu kaum yang mana tasbiqu syahadatuhum aymanahum, yang mana kesaksian mereka akan mendahului sumpah mereka. Kesaksian mereka akan mendahului sumpah mereka. Summa yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminu syahadatahu. Akan ada satu kaum yang mana sumpah salah seorang mereka akan mendahului kesaksiannya atau dan kesaksiannya akan mendahului sumpahnya. Apa maksudnya? Kemudian selepas generasi itu akan ada golongan yang berani melakukan kesaksian palsu. Ada golongan yang berani melakukan kesaksian palsu, dan mereka ini sanggup bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memberikan kenyataan palsu mereka. Mereka bersumpah, wallahi, demi Allah, wabillahi wa tallahi, demi Allah, saya telah melihat perbuatan itu dilakukan, saya telah menyaksikan perkara itu terjadi, sedangkan dia tidak melihat pun perkara tersebut. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan
bahawa perkara ini akan tersebar, terjadi dengan banyaknya selepas dari segi generasi. Kita sudah generasi yang sangat jauh daripada 3 generasi ni, generasi tabi'in. Sebab tu kita lihat pada masa kita ini ada orang yang berani keluarkan dengan sedikit habuan dunia, betul dengan azab yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan yang tidak bernilai pun jika dibandingkan. Jadi ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ulama-ulama mereka masukkan tanda ini sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita kaum muslimin supaya berwaspada, menjauhkan diri daripada kesaksian untuk mengambil harta orang yang lain. Biasanya dalam kes-kes yang berkaitan dengan harta, seorang ni akan dibawa ke mahkamah, kemudian dia mendapatkan harta tersebut, sedangkan itu sebenarnya bukan harta. Atau man yaqta'a haqqa mali muslimin bi yaminin kadibah laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Sesiapa yang mengambil hak harta kaum muslimin dengan sumpah yang dusta, dengan sumpah palsu, dia nak ambil harta ataupun hak orang lain, tapi dengan cara apa? Dengan cara sumpah palsu. Dia bawa kes ni ke mahkamah, kemudian didatangkan dengan peguam-peguam yang hebat dalam mahkamah, dia bersumpah dengan sumpah yang palsu, dia datangkan dengan saksi yang palsu, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Nanti hari kiamat orang ini akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala marah dengan dia. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sultan ataupun raja, dia marah dengan kita, dia murka dengan kita, kita dah takut, kita dah Allah Jalla wa Ala yang maha tinggi, yang maha kuasa, apabila dia murka orang yang melakukan perbuatan ini, tentulah kemarahan Allah menyeramkan daripada kemarahan raja ataupun sultan. Wasallam bersabda, Malik tata'ama Allahu lahun nara wa harrama alaihi muslim. Seorang lelaki muslim dengan sumpah yang palsu, faqad aujaballahu lahun nar, maka sesungguhnya Allah telah mewajibkan baginya neraka. Maksudnya Allah sediakan baginya neraka. Ini juga isyarat ataupun tanda bahawa perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar. Allah sediakan, Allah wajibkan baginya neraka, wa harrama alaihi jannah, dan Allah mengharamkan, menghalang dia daripada syurga. Ini kata Nabi SAW, sesiapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah yang tidak benar, maka Allah telah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan atasnya syurga. Faqala lahu rajulun, maka seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, walaupun perkara yang kecil wahai Rasulullah. So, bagaimana kalau diambil hak seorang muslim dengan sumpah palsu dia, dengan kesaksian palsu dia, diambil benda yang kecil saja ya Rasulullah, bagaimana? Benda yang kecil saja, bukan benda yang besar, bukan nilai yang banyak, bukan jumlah yang tinggi, tetapi diambil yang kecil saja, yang sedikit saja. Qala wa in kana qadiban min arad, itu batang daripada kayu arak, Nabi SAW kata dia daripada syurga, walaupun hak yang diambil itu adalah sangat kecil. Arak ni apa tuan-tuan dan puan? Kayu arak ni biasanya kayu yang digunakan untuk bersiwak, bersugi. Alat-alat orang pergi haji umrah tu, dia kadang-kadang dia ada jual siwak ataupun sugi. Satu batang je, kecil saja, halus saja. Kadang-kadang lebih kecil pun daripada sebatang pen. Satu batang pen, harga dia pun murah, RM2 je. RM2 je. Kalau di sini tengok RM2, RM3. Kalau di negara Arab RM1, RM1 1 rial pun boleh. Walaupun kecil begitu,
jika dia ambil hak orang Islam dengan kesumpah palsu dia, dengan kesaksian kenyataan palsunya, maka walaupun kecil seperti kayu arak yang begitu kecil itu, maka dia akan diharamkan daripada syurga dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini satu dosa yang sepatutnya tidak dilakukan oleh kaum muslimin, dan perkara ini termasuk daripada tanda-tanda kiamat yang mana akan tersebarnya kesaksian atau kenyataan palsu. Jadi manusia pada akhir zaman akan bermudah-mudah dalam memberikan kesaksian ataupun kenyataan palsu, kenyataan yang palsu untuk mengambil hak orang lain, sehinggalah keadilan itu tidak dapat ditegakkan. Baik. Sebahagian ulama mereka menyebutkan bahawa perkara ini bukan dalam mahkamah sahaja. Dalam perkara-perkara yang melibatkan pemalsuan, itu adalah termasuk daripada tanda-tanda kiamat. Mana-mana bentuk pemalsuan itu adalah termasuk daripada tanda-tanda kiamat. Contohnya buat sijil palsu ataupun buat surat sakit palsu ataupun buat kontrak-kontrak palsu yang tidak ada. Ini semua termasuk daripada tanda-tanda kiamat yang banyak berlaku pada akhir zaman. Ini yang disebutkan oleh Dr. Arifi dalam kitabnya Nihayatul Alam ini. Dia kata wa syahadatu zur laysat khassah bi syahadati 'inda al-qadi wal hakim. Dia kata kesaksian palsu ni bukan sahaja khusus untuk kesaksian ataupun kenyataan di depan qadi ataupun hakim, bal hiya 'ammah fi kulli syahadah. Dia kata bahkan dia umum pada setiap perkara yang perlukan kepada penyaksian. Maksudnya setiap perkara yang perlu kita sebut betul tapi kita tak sebut dengan betul, kita buat pemalsuan, maka ia umum. Dia kata kal muwazzafina fi syarikat wal muassasat inda mas'ulihim, seperti pegawai-pegawai ataupun pekerja-pekerja di syarikat ataupun yayasan-yayasan, apabila mereka berada di depan majikan mereka. Contohnya lah, mereka beli barang untuk kegunaan syarikat, harga barang tu 100, tapi mereka apabila pergi kedai, mereka kata kepada peniaga tersebut, tulis 150, 50 dia ambil, 100 dia claim daripada dia claim 150 daripada syarikat dia ataupun tempat dia bekerja, yayasan dia, 50 dia ambil, sedangkan 100 dia bayar kepada peniaga tersebut. Ini contohnya, dia kata wa syahadatu tullabi fil madarisi wal jami'ah. Dia kata begitu juga penyaksian pelajar di universiti dan juga di sekolah. Dia buat benda-benda yang pemalsuan, dia palsukan dokumen dia palsukan kerja-kerja dia, kemudian dia dakwa dia buat. Ini semua adalah perkara-perkara yang termasuk daripada tanda-tanda kiamat, iaitu kesaksian palsu, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, yang seterusnya, yang ke-27, tanda kiamat yang ke-27, tanda kiamat yang kecil yang ke-27 yang disebutkan dalam hadis ini adalah menyembunyikan kesaksian yang benar. Menyembunyikan kesaksian yang benar. Ini masih lagi dalam kesaksian ataupun persaksian. Sebelum ni disebutkan tentang orang yang memberikan kesaksian palsu. Kali ini disebutkan tentang orang yang menyembunyikan kesaksian yang benar. Sepatutnya dia menjadi saksi untuk satu perkara ataupun kes, tetapi dia tak mahu hadirkan diri sebagai saksi, sedangkan dia adalah orang yang melihat ataupun menyaksikan kejadian, peristiwa tertentu. Dia dipanggil tetapi dia tidak mahu. Ini juga satu perkara yang akan terjadi pada hari kiamat, seperti mana
yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inna baina yaday sa'ah kitmana syahadatil haq. Sesungguhnya di hadapan hari kiamat ataupun sebelum terjadinya hari kiamat akan berlakunya perbuatan menyembunyikan kesaksian yang benar. Kesaksian yang benar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Kalau kamu diminta untuk menjadi saksi, sedangkan kamu orang yang tahu tentang perkara yang terjadi, maka jangan kamu sembunyikan, hadirkan diri. Berdiri depan hakim, terangkan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, sebutkan peristiwa itu seperti yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu saksikan. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang menyembunyikan kesaksian, maka sesungguhnya dia telah berdosa akan hatinya. Ini perbuatan yang dosa. Sepatutnya kalau kita tahu satu perkara yang benar, maka hendaklah kita sampaikan. Kita tahu saudara kita ni dizalimi. Kita lihat kita pernah lihat, kita jadi saksi, dia dulu pernah hutangkan kepada satu orang 100,000. Kita tahu, kita lihat sendiri, dia serahkan duit itu kepada orang ini. Sepatutnya bila lelaki ni dizalimi, orang ni tak nak bayar hutang dia, tak nak bayar 100,000 tersebut, dia minta kita untuk hadir menjadi saksi bagi pihaknya. Sepatutnya kita hadir. Kerana apa? Nabi SAW sebutkan unsur akhaka zaliman aw mazluma. Bantulah saudara kamu sama ada dia yang menzalimi ataupun dia yang dizalimi. Orang yang dizalimi, kita bantu dia untuk dapat hak dia. Kita jadi saksi bahawa orang ni pernah pinjamkan kepada orang yang lain ini 100,000. Dia ni zalimi, tak nak bayar. Kita kata dulu saya lihat dia ni serahkan 100,000 kepada orang ni. Orang ni tak mahu bayar. Saya jadi saksi bahawa orang ni telah menyerahkan duit itu 100,000 kepada peminjam ini. Jadi kita tolong orang yang dizalimi. Kita juga dalam masa yang sama akan tolong orang yang menzalimi. Tolong dia supaya dia kembali kepada kebenaran, supaya dia tidak teruskan perbuatan maksiat dia. Perbuatan dia yang tidak mahu bayar hutang tu, itu dosa. Itu adalah dosa. Maka kita bantu orang yang zalim ini dengan mengeluarkan dia daripada perbuatan dia. Jadi kita jadi saksi depan hakim bahawa dia telah meminjam dan dia tidak mahu bayar. Jadi ini Nabi SAW beritahu bahawa akan terjadi perkara ini pada akhir zaman nanti. Perkara ini akan tersebar luas. Orang tahu kebenaran tapi dia buat bodoh saja. Dia buat seolah-olah dia tak lihat perkara tersebut, dia tidak tahu perkara tersebut, sedangkan dia tahu. Sepatutnya kita bantu orang yang dizalimi dengan menolongnya dan kita menjadi saksi di hadapan hakim. Baik. Yang ke-28, zuhurul jahl, zahirnya kejahilan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk meminta supaya ditambahkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi SAW, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diminta untuk tambah ilmu. Baik. Tapi di akhir zaman akan berlakunya sebaliknya. Manusia akan menjadi jahil. Apakah yang dimaksudkan dengan kejahilan di sini?
Kejahilan yang dimaksudkan di sini adalah kejahilan dalam ilmu agama. Kejahilan dalam ilmu agama. Ini yang dimaksudkan dengan tanda kiamat yang ke-28 ini. Zuhurul jahli, zahirnya kejahilan yang berkaitan dengan urusan agama. Pada akhir zaman, orang tidak tahu tentang agamanya. Ada orang yang tak tahu tentang salat, ada orang yang jahil tentang puasa, ada orang yang tidak tahu tentang zakat diwajibkan kepadanya. Ini yang akan terjadi pada akhir zaman kelak. Jadi yang dimaksudkan dengan kejahilan di sini adalah kejahilan dari segi agama. Adapun dari segi ilmu dunia, dia akan bertambah. Dan kita lihat itu yang terjadi. Kalau kita lihat pada masa sekarang, ilmu dunia macam-macam. Makin lama makin berkembang. Ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu-ilmu yang tidak terjangkau pada fikiran kita pada masa dahulu. Kita lihat macam-macam teknologi, macam-macam rekaan yang baru pada masa sekarang. Itu ilmu dunia. Ilmu dunia dia akan berkembang. Ilmu dunia akan berkembang. Sebab tu hadis tanda kiamat ni tidak bercanggah. Kalau kita baca saja tanpa kita tahu maksud dia, maka kita akan tengok zaman sekarang ilmu sebenarnya bertambah, bukan yang berkurang. Makin macam-macam teknologi, rekaan, ciptaan, inovasi, macam-macam. Ada banyak macam-macam yang hebat-hebat. Ilmu makin berkembang. Itu betul. Itu ilmu dunia. Adapun tanda kiamat yang dimaksudkan dalam hadis-hadis yang akan kita bacakan ini adalah kejahilan dalam perkara agama. Kejahilan dalam perkara agama. Kita tengok orangnya hebat dalam ilmu dunianya, tetapi jahil dalam perkara agamanya. Dalam pengurusan, dalam pentadbiran, dalam teknologinya, kita angkat topi, kita tabik dia. Hebat. Tetapi kalau kita lihat dalam persoalan-persoalan asas agama, mereka tak tahu. Perkara-perkara yang simple sangat. Kadang-kadang tak sepatutnya ditanya. Tapi apabila mereka tanya, kita tahu bahawa dia ni adalah orang yang jahil. Nabi SAW sebutkan pada akhir zaman nanti akan zahirnya kejahilan. Baik. Apa kata Nabi SAW? Inna baina yaday sa'ati la'ayyaman yurfa'u fiha al-ilmu wa yanzilu fiha al-jahlu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sebelum terjadinya hari kiamat, ada hari-hari yang diangkat padanya ilmu. Ada hari-hari yang diangkat padanya ilmu. Maksudnya apa? Ilmu-ilmu agama semakin tidak diketahui oleh manusia. Wa yanzilu fihal jahlu, dan turun pada hari-hari tersebut kejahilan. Manusia sangat jahil tentang urusan agama mereka. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad, sebelum ni riwayat Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Ahmad lebih jelas lagi, Nabi SAW sebutkan, Inna baina yaday sa'ati la'ayyaman yurfa'u fiha al-ilmu wa yafshu fiha al-jahlu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sebelum terjadinya hari kiamat akan ada hari-hari. Maksudnya ada satu tempoh, ada masa yang mana diangkat padanya ilmu. Manusia dalam keadaan tidak berilmu, iaitu ilmu agama. Wa yafshu fiha al-jahlu, dan tersebarnya kejahilan. Kejahilan ini ini lebih jelas lagi. Banyaknya manusia yang tidak tahu tentang urusan agamanya daripada yang tahu tentang urusan agamanya. Kalau kita lihat pada generasi sahabat, mereka semua tahu hukum salat, secara asasnya mereka tahu. Hukum zakat, hukum berpuasa, hukum yang lain-lain yang perlu mereka ketahui. Mereka tahu perkara ini dengan jelas berbanding pada zaman sekarang. Perkara-perkara asas, kadang-kadang salat pun kita tanya dia berapa, kita tak tahu. Berapa waktu salat, tak tahu.
Kita tanya dia puasa. Puasa ni boleh makan gula-gula ke? Dia kata dia tak tahu. Walhal itu perkara yang asas. Perkara asas. Dalam hadis yang lain, cuma hadis ni dipertikaikan tentang sanadnya, Nabi SAW sebutkan dengan lebih jelas. Kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun la yudra fihi ma salatun, ma siyamun, ma sadaqatun. Kata Nabi SAW, akan datang kepada manusia satu tempoh masa, satu zaman yang mana tidak diketahui apa itu salat. Mereka tak tahu apa itu salat. Wa ma siyam, dan apa itu puasa. Mereka tak tahu apa itu puasa. Wa ma sadaqah, dan apa itu sadaqah. Apa itu zakat, apa itu sedekah, mereka tidak tahu. Kalau kita tanya kita, kalau ada emas, banyak dia sekian, berapa bayaran zakat dia? Tak tahu. Kalau kita tanya tentang mahram, kita tanya mahram, siapa mahram? Kita tak tahu. Baru-baru ni kan ada isu, ada satu orang perempuan, dia minta cerai dengan minta cerai. Kenapa? Bila minta cerai, rupanya dia kata untuk memberikan peluang kepada suaminya berkahwin dengan anak perempuan dia. Rupanya suaminya dah bersama dengan anak perempuannya, dah mengandung dan lahirkan anak. Jadi perempuan ni kata dia berundur diri untuk memberikan peluang supaya suaminya berkahwin dengan anak perempuannya ni. Subhanallah, ajaib. Macam mana perkara mahram yang paling asas? Anak, bapa tak boleh berkahwin dengan anak. Bapa tak boleh berkahwin, ni perkara yang semua orang sepatutnya tahu. Tapi kita sekarang berada pada zaman yang mana manusia jahil tentang perkara agamanya. Bukan perkara yang susah, kita tak tanya tentang hukum-hukum fatwa, masalah-masalah kontemporer, perkara-perkara baru, isu-isu semasa. Kita tanya perkara-perkara asas. Itu pun tidak diketahui. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bagaimana terjadi pada zaman sekarang, satu keluarga tak tahu bahawa tidak boleh seorang bapa berkahwin dengan anaknya. Ini mungkin pada zaman dahulu orang menganggap pelik, tapi pada zaman sekarang ianya perkara yang terjadi. Ini realiti yang disebutkan oleh Nabi SAW telah terjadi. Ini mukjizat yang Nabi SAW beritahu 1400 tahun dahulu. Ianya terjadi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebutkan Inna Allah yabghudu aliman bil amri dunya jahilan bi amri bil akhirah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Sebagian ulama menganggap bahawa hadis ini adalah hadis hasan. Hadis ini hadis panjang, saya potong hadis ini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah membenci beberapa golongan. Antaranya Nabi SAW sebutkan mereka yang alim, mengetahui dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia pakar dalam urusan dunia, hebat dalam urusan dunia, dalam urusan perniagaan, dalam sains dia, dalam teknologi dia, dalam urusan pentadbirannya. Jahilan bi amril akhirah, tetapi dia jahil, bodoh ataupun tidak tahu dalam urusan akhirat. Dalam urusan dunia hebat, tapi dalam urusan agama tidak hebat. Ini tidak tahu, malah jahil dalam perkara ini. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi kecam ataupun Nabi tidak suka, Nabi SAW sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka dengan golongan ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Cuma dalam sanadnya ada perselisihan di kalangan ulama. Syekh Huwaini, berapa tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. InsyaAllah kita akan sambung tanda-tanda kiamat ini pada majlis yang lain. Jadi mudah-mudahan ada tanda-tanda kiamat ini yang kita jauhi. Jadi jangan jadi saksi palsu, jangan jadi orang yang jahil dalam agama. Adapun perniagaan, sebenarnya itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Jadi perniagaan tadi yang kita dah sebutkan tadi,
perniagaan tersibar sehingga seorang perempuan terlibat berniaga bersama suaminya. Itu berniaga hukumnya boleh. Jadi kita dah sebutkan juga sebelum ni bahawa ada tanda kiamat yang kita diharamkan untuk buat. Perkara itu ada perkara dilarang. Perkara dilarang. Ada tanda kiamat itu tidak menunjukkan bahawa perkara itu dilarang. Cuma itu merupakan tanda semata-mata akan berlakunya kiamat tidak lama selepas itu. Antaranya perniagaan. Perniagaan jika ianya tidak ada pendustaan, tidak ada pemalsuan, tidak ada keraguan, maka perkara-perkara yang halal, maka ianya adalah dibolehkan. Di tanda saja. Banyaknya perniagaan itu adalah boleh. Semua orang boleh berniaga dalam perkara yang halal. Ia hanya menunjukkan bahawa kiamat sudah dekat, tidak menunjukkan bahawa perniagaan adalah diharamkan. Seperti kita dah sebutkan sebelum ni. Tanda kiamat antaranya adalah dibina bangunan-bangunan yang tinggi. Asalnya boleh, tapi adakah tanda-tanda Nabi SAW beritahu bahawa pembinaan bangunan yang tinggi, menara yang tinggi itu diharamkan? Tidak. Betul, ia adalah tanda kiamat tapi tidak diharamkan. Ianya sekadar tanda sahaja. Pembinaan bangunan yang tinggi dibolehkan. Lebih lagi kalau dimanfaatkan dengan sebaiknya. Contohnya di Makkah, hotel-hotel itu dibina tinggi. Boleh diisi dengan jemaah. Ruang yang kecil boleh diisi dengan jemaah yang ramai. Itu satu benda yang bermanfaat. Tapi kalau untuk menunjuk-nunjuk, itu diharamkan. Berlomba-lomba untuk membina bangunan yang tinggi supaya masuk rekod, supaya berbangga dengan negara-negara lain. Itu sebenarnya tidak ada manfaat yang kalau tujuannya tidak benar, boleh juga dianggap sebagai perkara yang haram. Jadi kita simpulkan bahawa ada perkara-perkara tanda-tanda kiamat ini yang diharamkan untuk dilakukan. Ada perkara-perkara tanda-tanda kiamat ini yang mana ianya harus dilakukan, cuma ianya merupakan tanda dekatnya berlaku kiamat. Jadi setakat itu saja untuk kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.